Assalamualaikum dan welcome back to my YouTube channel. So hari ini adalah hari untuk kisah seram Ketot ataupun Seketot. Bagi yang baru dekat channel ni, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan juga notification bell. Dan juga bagi korang yang dah buat semua benda tu, aku ucapkan terima kasih. Tanpa menunggu lama, let's jump into our story. Kisah dari kenalan aku, namanya Nazri. Dia ni pesara tentera. Kalau setakat nak kerja sorang-sorang, shift malam, no hal lah bagi dia. Pernah jadi askar kot. Dia pernah kerja malam seorang diri, jaga bangunan terbengkalai. Kalau korang tengok mana-mana kondo, mesti tingkat 2 hingga 3 bahagian bawah adalah tempat parking kereta, betul tak? Bangunan yang dia jaga tu baru proses duk buat bahagian parking je. Tu pun dah bertahun delay. Dah lah rapat dengan kaki bukit, lepas tu terbiar. Sampai naik segala anak pokok dalam bangunan tu dah macam Highland Tower pula tempat dia. Nazri ni, dia berani orangnya. Dia cakap masa duk kerja tu bunyi mengilai sayup-sayup, menangis, senandung. Dah jadi benda biasa bila pukul 3 hingga ke 4 pagi. Kadang bunyi tu macam jauh, lepas tu tiba-tiba je bunyi tu macam dekat sebelah dia pula. Kalau bunyi menangis tu biasanya dia dengar juga suara. Tolong, 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 sakit. Menangis siap tersedu-sedu, tapi kalau bunyi mengilai atau ketawa, dia akan dengar. Ni macam budak ketawa. Dia cakap jarang boleh nampak benda tu. Tapi kat situ selalunya Ponti tak pun Cik Candy. Kadang benda tu berdiri diam je di sebalik tiang. Tak pun macam terbang slow-slow. Duduk meratap sayur, nangis-nangis dekat tangga. Kadang terpacak depan dia dalam jarak beberapa meter. Selalunya bila dah ternampak, benda tu akan terbang macam kain buruk. Pernah tengok kain terbang ditiup angin? Macam tu lah dia. Yang lawak seramnya, dia suka tidur dekat situ. Sambil duduk dekat kerusi biru bertemankan selimut dan pasang ayat orang mengaji. Tapi dia cakap tak lut pun. Kadang-kadang bila pasang ayat mengaji, tak lama lepas tu handphone dia kena off sendiri. Pasang lagi, kena off lagi. Selimut pula kena tarik-tarik. Muka dan telinga dia kena tiup. Kadang kena bisik. Kadang dengar suara halus. Oi, oi. Dekat-dekat tempat dia duduk tu. Begitulah rutin dia sampailah dia dah berhenti kerja. Sebab bosan sangat kerja seorang. Dia offer dekat aku kalau nak gaji, bolehlah setakat nak 1,800 tu. Tobatlah aku nak. Lalu siang hari pun aku tak berani masuk. Ni kan pula kerja situ waktu malam. Kisah dari sekumpulan kenalan aku. Masa kawasan tu baru je siapkan perumahan banglo, dorang adalah security terawal yang jaga dekat situ. Perumahan tu asalnya kawasan hutan berbukit, lalu diratakan menjadi kawasan elit. Tokyo developer menjadikan suasana hutan bukit sebagai tema banglo di situ. Sesuai untuk orang kaya yang inginkan banglo di kawasan bandar, tapi nak dekat dengan alam hijau, tenang dan mendamaikan. Kat situ ada bekas lombong atau kuari yang digali sejak sekian lama, sampai dah bertukar jadi tasik luas dan sedalam bangunan 23 tingkat. Bapak dalam. Pekerja buruh Indon dan security suka mandi kat tasik tu petang-petang sambil mengai talapia. Diorang siap buat rakit lagi. Kisah dari sekumpulan kenalan aku. Masa kawasan tu baru je siapkan perumahan banglo, diorang adalah security terawal yang jaga dekat situ. Perumahan tu asalnya kawasan hutan berbukit, lalu diratakan menjadi kawasan elit. Tokyo developer menjadikan suasana hutan bukit sebagai tema banglo di situ. Sesuai untuk orang kaya yang inginkan banglo di kawasan bandar, tapi nak dekat dengan alam hijau, tenang dan mendamaikan. Kat situ ada bekas lombong atau kuari yang digali sejak sekian lama,
sampai dah bertukar jadi tasik luas dan sedalam bangunan 23 tingkat. Bapak dalam. Pekerja buruh Indon dan sekuriti suka mandi kat tasik tu petang-petang sambil mengai talapia. Diorang siap buat rakit lagi. Kisah seram ni bermula pada suatu malam masa diorang duk melepak sambil borak kosong di pos dalam 2-3 orang. Lepas tu ada seorang lagi sekuriti datang join lepak. Kami panggil dia Panjang. Malam tu tak ada apa yang aneh pun. Cuma malam tu si Panjang tak banyak bercakap pula. Suka memerhati saja sambil mundar mandir. Tak lama lepas tu dia pergi tempat gelap sikit kat luar pos tu. Berdiri tegak sambil main jeling-jeling orang kat situ. Dengan senyuman menyeringainya sambil lentukkan leher macam gaya nak patahkan leher. Tengok macam pelik dah ni. Tapi diorang malas nak layan. Mungkin dia duk merapu. Tak lama tu si Panjang pergi ke jamban di belakang pos. Dan sejurus lepas tu ada 2 lagi sekuriti lain sampai dan parking motor depan pos. Tahu apa yang pelik? 2 orang yang baru sampai tu salah seorangnya si Panjang tapi berbaju lain sambil bercakap merapu macam biasa. Orang kat situ yang tadinya rancak borak kosong terus naik heran. Hang buat magic apa ni Panjang? Tadi bukan ada kat sini ke dengan kami? Tiba-tiba pula main kot depan naik motor lagi. Si Panjang dan seorang lagi mamat tu apa lagi? Beria-ia bagi tahu yang diorang berjam-jam duduk lepak dekat kedai mamak. Masing-masing macam tak percaya siapa yang betul, siapa yang menipu. Si Panjang lagilah tak percaya. Entah orang situ duk mainkan dia ke apa ke. Jadi, diorang pun pakat cek CCTV nak tengok apa yang berlaku kat depan pos tu. Dan memang terbukti, si Panjang memang ada datang lepak di pos. Jadi, diorang pun pakat cek CCTV nak tengok apa yang dah berlaku kat dalam pos tu. Dan memang terbukti si Panjang memang ada datang lepak-lepak di pos. Lepas tu keluar pergi jamban belakang. Dan muncul si Panjang ori dengan motor dari arah jalan raya depan. Start dari tu, diorang duk bahan si Panjang dah ada kembar baru. Ada benda yang berkenan nak jadi handsome macam dia. Dari kisah seram bertukar jadi bahan lawak. Tapi sebenarnya diorang masih duk teringat masa si Panjang duk merenung diorang dari gelap sambil senyum menyeringai tu. Bila tengok ulang-ulang balik CCTV kejadian malam tu, memang si Panjang tu berkelakuan aneh. Sorry guys for the late upload sebab aku sibuk sikit 2-3 hari ni. Tapi jangan risau, I will make it up for you guys. So, yeah, that's all for today. Bye.